Kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita yang merupakan kurator pemeliharaan dan pembaikan, iaitu Yang Mulia Puan Siti Nurhayati binti Haji Morni. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat datang kita ucapkan. Okay. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk memberitahukannya mengenai dengan proses kerja penerimaan koleksi artifak ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dan pertama ini mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita ya mengenai dengan bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi ini. Silakan Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya Siti Nurhayati binti Haji Morni mewakili Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah ingin mengucapkan terima kasih kepada Rampai Pagi, pihak Rampai Pagi, Radio Television Brunei kerana telah menjemput saya untuk mengongsikan topik mengenai proses kerja penerimaan koleksi artifak ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Okay, sedikit pengenalan mengenai dengan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadu Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan merasmikan pembukaan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah pada 12 Safar 1441 bersamaan 12 Oktober 2019 semasa Majlis Perasmian Ilmu 2019 sempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-73 tahun. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah merupakan manifestasi hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memelihara Khazanah Cendekiawan Islam dengan mengiatkan perkembangannya aktiviti melalui pengumpulan, pemeliharaan, pengkajian, pameran, penyelidikan, penyebaran serta mengongsikan kemajuan Islam dan umat seumumnya serta menjadikan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah untuk menjadikan one-stop Islamic tourism destination. Jadi justru itu pihak Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah telah diamanahkan dalam membuat pembentukan perancangan strategik untuk mengenal pasti serta melaksanakan inisiatif-inisiatif supaya dapat merealisasikan peranan utamanya sebagai pusat warisan Islam yang mampu untuk menghidupkan budaya ilmu melalui pemberigaan dan juga pengendalian aktiviti-aktiviti keilmuan. Ya, jadi itulah ya secara ringkasnya mengenai dengan bahagian. Mungkin menambah Puan? Okey. Kalau sekiranya bahagian pemeliharaan dan pengurusan koleksi, bahagian ini merupakan bahagian teknikal. Bahagian ini akan menjalankan kerja-kerja konservasi, restorasi, pemeliharaan, penyelidikan saintifik terhadap bahan koleksi ke bawah duli Yang Maha Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan juga di galeri ke bawah kompleks galeri ke bawah duli Yang Maha Mulia yang ada di Jabatan Perdana Menteri. Baik, jika tadi Puan banyak menjelaskan mengenai dengan keadaan galeri dan juga seumpamanya, dan sekarang kita ingin mengetahui pula, mungkin dapat dijelaskan bagaimana penerimaan koleksi artifak maafkan saya, betul ya artifak atau artifak disebut? Artifak ya, yang diterima di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah ini. Silakan Puan. Okey ya.
Biasanya bahan penerimaan bahan koleksi diterima di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang mana bahagian pemeliharaan dan konservasi koleksi merupakan bahagian focal persona bagi penerimaan bahan serta artifak di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui pengesahan pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penerimaan artifak bermula daripada tarikh apabila kami menerima, dan maklumat daripada agensi yang menyerahkan bahan tersebut. Dan agensi yang menyerahkan bahan tersebut merupakan wakil daripada Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan juga wakil daripada Jabatan Mufti. Ya. Jadi itulah ya cara penerimaan koleksi artifak diterima ya di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dan seterusnya ni Puan, mungkin boleh diterangkan mengenai kategori koleksi yang diterima di Balai Khazanah. Okey. Ya, kategori terdapat beberapa kategori yang diterima di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antaranya merupakan mushaf, mushaf tulisan tangan dan juga mushaf terbitan. Selepas itu kami menerima manuskrip tulisan tangan juga dan juga terbitan. Koleksi artifak yang terdiri daripada bahan logam, tekstil dan seramik, fosil purba, tungkat yang terdiri daripada beraneka jenis kayu, ada jenis koka. Lepas itu ada juga tungkat yang diperbuat daripada bahan besi, dan ada juga tulang binatang, ikan hiu. And then peralatan astronomi yang mana diperbuat daripada tembaga. Lepas itu alat-alat kesenian Islam, kaligrafi, dan juga koleksi artifak sandstone dan juga batu-batu permata dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Jadi Isya sebetulnya dan juga puannya, saya ada kesempatannya untuk berkunjung ya ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini pada tahun lepas ya, sewaktu adanya dibukakan pintu bilik rambut Nabi Muhammad SAW. Jadi saya melihat ya beberapa galeri dan memang ada yang telah pun disebutkan tadi, di mana saya menarik perhatian saya adalah Al-Quran yang saiz kecil. Ya, yang saiz damir, kecil. Miniature Al-Quran terdapat 8 koleksi yang telah dipamerkan di galeri 2 lepas kali. Namanya Dan galeri itu Mushaf. kita saya yakin Intan pasti merasa tertarik dan terpegun dengan menyaksikan pameran yang diadakan di sana. Dan untuk penonton, kesian juga penonton kita ni kan, ingin kita ni kongsikan untuk yang ke soalan seterusnya ini mungkin dapat dijelaskan ataupun dapat kita ni saksikan terus ya Puan ya. Dan di samping itu Puan dapat menjelaskan mengenai dengan tata cara ataupun proses penerimaan bahan koleksi artifak ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah ini. Silakan Puan. Okey. Penerimaan artifak apabila menerima di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kami akan membuat penerimaan di basement arah loading bay Lepas itu bahan-bahan tersebut akan dibawa ke makmal. Next arah PowerPoint presentation. Okey. Ini ya dapat kita saksikan Auda melalui skrin TV berikut ini. Inilah proses-prosesnya ya. Mungkin boleh kita saksikan bersama. Yang ini merupakan proses-prosesnya. Boleh next lagi gambar. Ya. Next gambar. Yang ini semasa penerimaan bahan. Jadi macam manilah suasananya. Sekiranya bahan itu barat, so mesti beberapa orang untuk membawa bahan itu. So proses penerimaan bahan tersebut haruslah diteliti bahan itu dibuka. Walaupun ia dibungkus apabila diterima tu semasa penyerahan, bahan tersebut haruslah dibuka semula untuk meneliti balik kepastian untuk memastikan. Yes, memastikan yang bahan itu adalah sama dengan itulah dokumentasi yang disediakan oleh pihak yang menyerahkan, agensi yang menyerahkan.
Kemudian itu next, penyelidikan sedang dibuat ya. Dan seterusnya Next ialah mengenai dengan penggambaran. Ya. Jadi apabila semua koleksi tersebut sampai ke Balai Khazanah Islam, diserahkan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, semua bahan tersebut harus diambil gambar dengan resolution yang tinggi, resolusi yang tinggi Ya. untuk rujukan keadaan bahan sebelum ataupun sesudah disimpan di dalam store ataupun sebelum dipamerkan. Jadi penggambaran ni adalah perlu juga diambil ketika membuat kerja-kerja pemeliharaan ataupun konservasi terhadap bahan artifak tersebut. Ianya bertujuan untuk rujukan di masa akan datang. Itulah yang kita katakan dan sangat menarik seterusnya, sekali dan seterusnya. Next ialah pendaftaran. Pendaftaran ini akan didaftar, semua bahan koleksi yang diterima harus didaftar menggunakan pengenalan pendaftaran yang khas dari Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah sendirilah. Yeah. Dan kami akan menggunakan tag kertas ukuran kecil untuk rujukan pengenalan terhadap koleksi artifak. Jadi semua bahan koleksi mesti terdapat pengenalan. Iya. Ya. Inilah ya. Dan ini seterusnya, merupakan Seterusnya dokumentasi, ialah mengenai dengan dokumentasi condition report. Jadi semua bahan koleksi ini yang diterima haruslah melalui diperiksa dengan teliti Ya. dari sebarang kerosakan ataupun dari segi ia punya material bahan ataupun ia punya saiz, ia punya ukuran. Jadi semua apa-apa mengenai dengan bahan tersebut haruslah dicatat melalui details lah, yes, ya, detail. Ia macam record, macam medical record. Kalau macam manusia is Manusia, medical badan record. Tetapi ini condition report untuk bahan koleksi. Baik. Andainya berlaku ataupun terdapat calar walaupun sedikit. Jadi apa yang akan Okey. Jadi biasanya kalau sekiranya tu kita ni mesti membuat kerja-kerja pemeliharaan. Pemeriksaan begini pemeriksaan, ya. Ya. So setiap koleksi itu akan diperiksa dan didokumentasilah daripada sebarang kerosakan. So biasanya kalau sekiranya tu kaki tangan yang mengendali bahan koleksi ini, ia akan menggunakan sarung tangan yang terdiri daripada bahan latex ataupun kain kapas. Ya. Jadi penggunaan sarung tangan jenis kapas ini, kalau sekiranya bahan yang kami gunakan, bahan yang diterima merupakan bahan tekstil. Jadi kalau sekiranya menggunakan kain kapas atau cotton glove, ini sesuai sebab ditakuti terdapat fiber bahan tekstil itu. Ya. So itulah ikut keadaan bahan yang diterima. Okey, dan masih lagi seterusnya ni. penelitian diadakan. Jika kita disaksikan ni puan ya. Ya. Sekarang ini penelitian. Ini masih penelitian. Okey, kemudian? penelitian ini biasanya dilakukan sebab ditakuti bahan yang diterima ni dijangkiti daripada serangga perosak. Jadi apabila bahan tersebut dijangkiti serangga perosak, jadi kita ni mesti menjalankan kerja-kerja pembasmian dilaksanakan dengan segera. Okey. Okay, next. So, ini adalah proses pembekuan antara satu proses yang digunakan dalam kaedah teknik pembasmian serangga perosak jika bahan tersebut didapati positif daripada serangga perosak. Biasanya proses pembekuan ini ada yang punya tata caranya lah. Bahan tersebut akan dibungkus menggunakan acid free, lepas itu dimasukkan di dalam plastik, diseal, dikeluarkan dia punya, di vacuum out dia punya angin. Okay. And then proses pembekuan akan memakan masa selama 14 hari tanpa dibuka freezer tu. Yes, yeah. Jadi biasanya pernah juga dijumpai macam ada kulat ke, ada bahan tersebut kulat daripada mungkin kesan udara ataupun macam mana pembawaan udara. Pernah terdapat itulah juga arah manuskrip.
jenis kutu buku lah. Ya. Ada Jenis juga? bubukan terdapat. Ya, pernah Jadi terjadi boleh lah. diatasi lah. Ya, alhamdulillah. Dan Jadi seterusnya? pembasmian dilaksanakan dengan segera lah. Ya. Sekarang ini mungkin dapat dijelaskan Puan? Okey, selepas kerja-kerja pembasmian dilaksanakan, kerja-kerja konservasi pemeliharaan terhadap artifak sedang dilaksanakan Datuk. Ya. Jadi restorasi, pemeliharaan dan penyelidikan saintifik serta kawalan suhu dan kelembapan supaya bahan tersebut Datuk dapat dielakkan daripada kerosakan yang teruk. Ya, dan seterusnya. Okey. Seterusnya ini adalah final one, ialah pembungkusan. Jadi semua bahan selepas dipelihara, selepas dibuat kerja-kerja konservasi, bahan tersebut haruslah dibungkus menggunakan teknik-teknik tertentu lah dengan menggunakan acid free paper. Lepas itu dibungkus menggunakan bubble wrap dan juga kadang-kadang digunakan tali lah untuk mengikat, dan penempatannya pula kami akan sediakan kotak ataupun kontainer ataupun customize kotak lah. Dan Jadi seterusnya. merupakan final Ya. ataupun proses terakhir. Sekarang ini penyimpanan store pula. Proses terakhir pula ialah penempatan bahan koleksi di penyimpanan store, di tempat penyimpanan store. Jadi setiap koleksi haruslah dirancang lah sebelum untuk ketetapan ruang dan susunan penyimpanan di dalam ruang store tu. Ianya bertujuan untuk menjaga keselamatan koleksi tersebut supaya antaranya juga supaya menyenangkan proses pencarian kalau sekiranya kami memerlukan bahan tersebut. Jadi ia mestilah bahan itu mengikut kategori lah. Kalau kategorinya tekstil, disimpan dalam tekstil. Kalau sekiranya bahan itu terdiri daripada bahan logam, disimpan bersama dengan bahan koleksi logam yang lain. Disatukanlah ya. Ya, disatukan. Alhamdulillah, ya, kita telah mengetahui bersama mengenai dengan tata cara atau proses penerimaan bahan koleksi artifak ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dan kita ada satu video ni akan kita saksikan bersama. Jadi mungkin boleh kita saksikan bersama video ini.
Ya, demikian tadi ada kita bawakan petikan video dan sekarang ini kita sedang membincangkan mengenai dengan Khazanah Cendekiawan Islam ya, dengan bawakan tajuknya kali ini proses kerja penerimaan koleksi artifak ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dan video sebentar tadi betul-betul dapat Ketani saksikan dan seronok bila Ketani indah mengetahui tiba-tiba Ketani belajar ilmu pada pagi ini. Dan kita kembali bersama dengan tetamu kita. Silakan Puan dan juga Intan. Silakan. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita masih lagi bersama dengan Puan Siti Nurhayati. Jadi puannya sekiranya ada yang berminat ataupun mungkin ada apa senang terakhir dari puan sendiri macam mana? Okey ya. Para pelawat bolehlah melawat ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Simpang 26 Jalan Pengiran Babu Raja. Dan juga untuk maklumat lanjut mengenai dengan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, bolehlah melawat mengunjungi laman sesawang kami di www.bkishhb.gov.bn atau mengikuti platform Instagram bkishhb.bn dan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di platform Facebook. Kemudian nanti di musim bulan Disember, musim percutian sekolah anak-anak. Ya. Pasti sekali kunjungan akan bertambahlah ya InsyaAllah, daripada bulan-bulan biasa. Ya. Jadi mungkin ada kata-kata daripada puan untuk mengajak ataupun mempersilakan pada apa ni orang adik-adik tani khususnya mungkin ya bersama dengan keluarga. Ya. Saya berharaplah saya mewakili Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah supaya semua itulah datang ke Balai Khazanah ini membawa semua kawan-kawan, keluarga. Dan tata caranya macam mana? Tata caranya Pakaian. Itulah kira bertudung dengan sopan ada lah ya. Ya, sopan dengan pakaian yang sopan. Ya. Okey. Alhamdulillah ya. Jadi rasanya kalau saya sendiri pengalaman saya memang cukup tadi berbaloi untuk saksikan bersama kerana barang-barang tersebut bukannya barang-barang yang kita ni selalu saksikan tapi semua merupakan barang yang sangat berharga dan juga perlu kita ni menghargailah. Ya. Jadi mengambil berapa lama Intan masanya sewaktu Intan membuat kunjungan ke sana? Ya, kalau saya boleh katakan tidak sampai cukuplah kerana cukup kita ni banyak melihat dan ada ayat-ayat yang dapat kita lihat dan juga baca. Jadi 1 jam itu tidak cukup bagi saya. Ya, jika tani orang membuat lawatan tersebut dengan pengamatan ketani yang teliti lah ya. Ya, betul sekali. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita yang mulia Puan Siti Nurhayati binti Haji Murni, merupakan kurator pemeliharaan dan pembaikan yang telah pun berkongsi ilmu dan pengetahuan informasi kita di Rampai Pagi. Sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,